Ya. Assalamualaikum. Salam Kak Norin. Najihah. Saya belum solat. Boleh tak saya pergi solat? Sekejap saya tunggu orang masuk sekejap. Tadi saya nak solat. Lepas tu ada meeting pula. Sekejap saya bagi semua orang masuk dulu. Saya pergi solat sekejap. Kita tunggu semua masuk. Ada Wiyah dah balik daripada New Zealand ke? Hai Kak. Dah balik ke? Sampai. Maghrib sampai. Masya Allah, tak jet lag ke? Bestnya bercuti. Alhamdulillah paksa diri sebabnya kerja menambun. Oh, biasa. Itulah. Semua sihat ke? Semua Alhamdulillah. Akak masih kat Malaysia. Lama tu. Sepatutnya balik hari minggu lepas tapi postpone ke 20 hari bulan. Tapi tadi bos cakap boleh extend sampai bulan depan. Cuma tiket tak tukar lagi. Tapi kerja banyak lah, insyaAllah. Macam tu. InsyaAllah boleh settle tu. Lama sikit dekat Malaysia. Itulah. InsyaAllah. Macam-macam kerja ni. Tunggu Kak Alimah kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sorry lambat sikit. Okey, Mimi, apa khabar? Alhamdulillah Kak Alimah. Sorry lambat sikit, lambat 2-3 minit. Tak apa. Sebab solat dulu. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah Mimi okey. Saya pun belum sempat solat sini. Tak pagi Isyak kan? Dekat sana Isyak. Itulah tadi nak solat tapi in between the maghrib tu ada lepas tu sudah pukul 9. Tak apa, saya bagi semua orang masuk dulu lepas tu saya pergi solat kejap. Bagi lambat sikit. Dulu 8.45 sebab sekarang Isyak maghrib dah lambat sikit dekat sini. Maknanya bolehlah mula pukul 9. Hari tu lah awal kan maghrib. Okey, so insyaAllah dalam sejam lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, clear tak Mimi? Surat tu clear so far. Alhamdulillah. Yang lain dengar kan? Kak Norin Suara okey. Alhamdulillah clear. Okey. Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Atawiyah daripada Kelantan clear. Daripada Yes, Johor. Alhamdulillah lama tak bersiaran. Lama tak dengar suara Atawiyah. Dia pergi dia pergi saya tengok je kat Facebook tu. Okey, jangan lupa singgah Taman Syurga Okey, insyaAllah. Seminggu sekali. Okay. Alright. Okey, so boleh mulalah insyaAllah. Kak okey. Itu topik Kak. Saya baru nampak. Memang topik yang lepas kita tak buat kan. Mula yang Pak bagi tadi. Kejap. Sama. Lebah. Bagi lebah. Kejap. Umpamaan lebah bagi orang mukmin kan. Salah. Ya, sama-sama. Masa kat mesej saya sabda Nabi orang yang beriman seumpama lebah. Lepas tu Sama. Ya. Oh, siapa orang beriman seumpama lebah. Ya, insyaAllah kan ada gambar lebah tu tadi. Entah. Saja. Ya, alhamdulillah. Okey, insyaAllah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi informal intro. Belum sempat bagi salam, proper salam. Alhamdulillah ini berapa Okey. orang ada semua ada, kita ada dalam 2, 4, 6. Alhamdulillah. Saya guna dalam berapa orang ni? Kita ada Puan Azizah, Kak Azizah, Kak Rima, Najiha, kita ada Kak Norin, Akmal, Khairul Ishak, Kak Ramlizal, Puan Ros, ada Wiyah, dan Siti Noain. Siti Noain ni baru ke? Daripada Johor. Ya, kadang-kadang ikut tu rasanya. Lama dah, cuma berapa tak lama tak join. Oh, Alhamdulillah. Min, saya sekejap je sebab 9 suku kami buat tadarus Syakban. Kalau boleh hadam sebelum Ramadan lah. Okay. Banyak ni singgah. Tak apa. Alhamdulillah. Nanti kita pun nak mula insyaAllah. InsyaAllah kita mula nanti. Grup ni kita akan mula nanti. Awal Ramadan insyaAllah. Bulan apa? Ramadan nak start? Ya, setiap hari. Ya. Ni kita buat Syakban 28 hari, so satu malam satu juzuk lebih lah. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Okey, teruskan singgah-singgah ke syurga. Banyak sampai syurga, masya-Allah. Okey. Alright. Kejap. Saya masya-Allah. Cuma yang ruginya kalau tak singgah langsung kat mana-mana, tak buat apa-apa. Biarlah kita bergegas-gegas nak ke Taman Syurga banyak kan kadang-kadang bersambung-sambung ni. Alhamdulillah. Singgah yang balik transit lah. Bagus. Ya. Bagus. Okey, Mimi boleh silakan. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih buat semua yang hadir dan berjuang untuk hadir. Macam Kak Lima kata, untuk ni pun saya rasa rezeki daripada Allah. Sebab kalau nak ikut sibuknya, saya rasa masing-masing ada komitmen, masing-masing ada tugasan, masing-masing ada halangan. Tapi insyaAllah selagi ada mujahadah tu untuk masuk walaupun sekejap kan Mbak kata Kak Lima. Tu nampak jihad kita untuk mendapat ilmu dan kebersamaan kita walaupun dalam masa 1 jam insyaAllah untuk majlis ilmu secara online. Alhamdulillah kita syukuri kepada Allah SWT di atas dengan izinnya malam ni dan kita buka majlis kita dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillah. Tajuk kita Kak Lima kita hari ini adalah sabda Nabi orang yang beriman seumpama lembah. Saya pun tak boleh nak relate Kak Lima tanpa melengahkan masa saya serahkan kepada Kak Lima insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta-pencinta Al-Quran, pencinta syurga, pejuang-pejuang Al-Quran, pejuang-pejuang Islam insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna ala zikrika wa syukrika min husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah ceria semua. Saya pun rasa macam happy sangat kan dapat bertemu walaupun secara online dalam Taman Syurga Majlis Ilmu pada saat ini. Moga kebersamaan ini menjadi satu ibadah menjadi asbab untuk kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga menjadi asbab, menjadi tiket untuk menghantar kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita idam-idamkan, yang kita impi-impikan, yang kita cita-citakan insya-Allah. Tetapi itulah kena penat lelah lah tadi kan, kena mujahadah istiqamah. Tajuk ni kita dah ulas dah, tajuk istiqamah, tajuk mujahadah kan, insya-Allah.
bagaimana kita nak mempraktikkannya. Sebab kadang-kadang ibarat macam buah kan dah ada di tangan kita, buah apple, buah limau, dah sedap, kita dah dapat dah kan di tangan kita. Tetapi kita mungkin belum merasai nikmat buah durian, buah limau yang ada di tangan kita sebab kita belum dapat hikmahnya. Belum dapat menghayatinya. Kita letak je kat tangan, dah ada dah. Hidayah tu dah ada. Tetapi hidayah nak mengamalkannya. Nak makan tu, kena makan lah. Kan, barulah rasa kelazatan dan kemanisannya. Seperti juga Al-Quran yang Allah bentangkan dah. Di hadapan mata kita dah ada dah. Quran pun mungkin banyak sangat kat rumah kita, lebih daripada satu. Tetapi bagaimana kita nak menghayatinya, nak menjiwainya, merasakan kemanisannya. Okay? Seperti buah tadilah. Macam kerengga kan, dia dah menghurung buah manis kan, buah apa? Buah mangga, buah apa, dia dah hurung dah. Dia dah keromon. Tapi kalau dia tak isap, dia tak akan dapat merasakan kemanisannya. Macam itulah kita. Kena usaha untuk menghisap kemanisannya. Inilah antaranya usaha untuk isap. Lepas ni jangan dengar je dapat ilmu, tak amal pun tak boleh, tak rasa lagi. Jadi kelazatan kemanisan tu berasa. Okay, ya Allah. Alright, baik. Jadi untuk sedikit intro kan, alhamdulillah, semoga Allah terus meletakkan kita dalam orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Zikir tu tak semestinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maknanya dalam kehidupan kita ni kebergantungan kita, bergantung kita dengan Allah, ingat Allah. Doa tu salah satu daripada bukti kita kebergantungan kita, zikir kita kepada Allah, ingat Allah. Ala zikrika, yang doa yang jangan tinggalkan kan, Nabi ajar, ingat. Lepas ni jangan tinggal, selepas doa, selepas solat, selepas kita bagi salam, okey, doa yang diajar Nabi SAW kepada Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, aku sayang kepadamu, nak tak aku ajarkan kepadamu satu doa, doa yang jangan kamu tinggalkan doa ini. Itulah yang saya bacakan. Allahumma aj'alna ala zikrika, bantulah aku ya Allah dalam sentiasa untuk berzikir kepadamu, ingat kepadamu, wa syukrika, sentiasa bersyukur kepadamu atas nikmat, dan bantulah aku ya Allah dalam ibadatik, dalam memperbaiki ibadahku. Maknanya semakin berkualiti, semakin nak menambah dan semakin baiklah ibadah kita. Jadi kita nak pastikan kita sentiasa berada dalam satu tahap yang lebih baik. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Jadikan hari semalam, hari mendatang akan lebih baik daripada hari-hari yang kita tinggalkan. Okay? Jadi ada sesuatu yang baru dan terus baru. Selalu kita ni bab-bab yang macam kereta, nak ada pembaruan, nak barukan kereta, nak cat lah, nak apa. Kat rumah pun macam tu kan. Nak adalah pembaruan. Kita datang rumah orang tu, tahun ni lain, tahun depan dah lain dinding, tahun depan. Betul? Ada pembaruan. Tetapi dalam diri itu kena juga ada pembaruan dan peningkatan. Kalau rumah ke tak, dah tambah dah bilik ni, dah tambah itu, tambah ni, okey? Itulah dia, insya-Allah. Moga-moga jadi satu, itulah motivasi untuk kita. Okey, saya mulakan, ini baru intro Saya mulakan dulu dengan satu petikan. Surah An-Nahl ni, ayat yang bila saya baca ni, masya-Allah, sangat-sangat mengesankan, ayat 31, iaitu ayat 31 surah An-Nahl. Okey, nanti akan tengok surah An-Nahl ni. Okey, ayat 30. Okey. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang beramal baik di dunia ini akan mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat itu pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya syurga itu mereka mendapat segala apa yang diingininya. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Masuklah ke dalam syurga kerana apa yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Kalau baca ayat ni kita kena rasa teruja, termotivasi untuk jaminan Allah, janji Allah syurga bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Kena rasa, kena feel tau. Feel tu, kena ada. Jangan baca macam kita baca novel.
kena ada feel. Sebab Allah ulang ayat 31 ni, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ni, kita dah banyak dah lalui, baca je berapa kali Allah sebut kan dalam Quran. Tetapi kena ada ke rasa tu, rasa feel terhadap apa yang kita baca. Itu hikmah, perasaan yang Allah bagi. Sebab itu kena tadabbur lah kan, maka dia akan rasa berbekas, nak kata apa berbekas di hati, at least sedikit lah. Kalau boleh tu menangis. Tapi kita ni tu lah kadang-kadang tengok cerita lain ke apa benda kan, boleh menangis. Tapi bila tengok Quran ni, kenapa susah nak nangis kan? Kita tanya diri kita masing-masing. Okey, dan juga surah An-Nahl tu ayat 70, Allah kata, ni tentang hidup dan mati juga, satu peringatan lah, tazkirah sebelum kita mula. Ayat 70 ayat yang surah yang sama, Allah kata apa? Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mematikan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepadanya dalam usia yang tua. Sehingga tidak mengetahui lagi satu yang pernah diketahuinya. Dah tua, baru Allah kembalikan kan. Dah pikun, dia kata, dah nyanyuk. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Maknanya Allah ciptakan tu manusia. Kadang-kadang ada yang dikembali dalam keadaan yang awal. Ada yang kadang-kadang dikembalikan dalam peringkat yang dah tua sangat-sangat. Umur 90. 95, tapi bagaimana dia menggunakan masa itu untuk dia melakukan kebaikan kan. Baik. Okay, so kita pergi pada tajuk itu sikit intro, sebab saya ambil surah An-Nahl ni, bila baca tu banyak sangat perkara, ayat-ayat yang sangat-sangat mengesankan. Jadi itu sedikit. Jadi bila baca surah An-Nahl ni juz yang ke-14 kan, kalau nak tengok kan ayat muka surat 268 lah kalau ada Quran tu kan, juz 14 kan. Bila kita baca surah ini, dia sangat menginspirasikan, sangat memotivasikan, sangat menyedarkan kita. Dan kita akan nanti petik tajuk yang berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan tajuk. Tajuk kita hari ni bagaikan sabda Nabi, perumpamaan orang mukmin itu adalah seperti lebah, ataupun bila kita kata tajuknya bagaikan lebah orang mukmin di mata Rasulullah. Di mata Rasulullah orang mukmin tu bagaikan lebah, bagaikan lebah. Indahnya bagaikan lebah orang mukmin di mata Rasulullah. Jadi perumpamaan indah Nabi SAW agar akhlak muslim itu bagai lebah kan. Jadi saya terilham ataupun teruja untuk bincang hadis ini sebab ada kaitan dengan pribadi seorang mukmin kan. So insya-Allah mungkin minggu depan mungkin ada sedang bulan Ramadan dah tak lama lagi. So insya-Allah mungkin minggu depan kita masuk pada topik Ramadan So hari ni kita tengok tadi tentang lebah ya. Okey, semua orang kenal lebah. Pernah tengok lebah atau pernah kena sengat lebah, sakit kan lebah tu. Kalau kena sengat lebah, jangan salahkan lebah. Mungkin kita mengganggu lebah. Dia tak akan ganggu orang kalau tak diganggu. Itu sifat lebah. Mungkin ada sesuatu lah yang mengancam dia, dia akan attack semula kan. Okey. So hadis tentang mukmin yang baik berkaitan lebah saya bacakan dulu. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatkannya patah dan rosak. Okey, hadis pertama. Hadis kedua tentang mukmin yang baik. Seorang mukmin bagaikan lebah. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik dan tidak memberi kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey. Itu tajuk kan dengan hadis tu. Okey. So lepas ni nanti maksudnya kalau kita nampak seorang lebah kan, kena bertafakur lah. Kena merenung lah. Memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah kan. Boleh cerita ke anak-anak, ke adik-adik, anak buah, ke kawan-kawan tentang lebah. Selama ni kita tak ada idea nak cerita pasal lebah kan. Tapi sebenarnya ada 1000 rahsia yang boleh diungkap di sebalik kehidupan lebah itu sendiri kan. Pada lebah banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan boleh kita relatekan dengan kehidupan kita. Sebab ada macam ibrah dan pengajaran ataupun contoh kepada manusia. Okey, nanti kita lihat insya-Allah. Okey. Jadi kita tahu lebah ni adalah serangga kan yang bulu tu bersayap
4, dia hidup berkelompok. Allah beri kemampuan kepada lebah untuk memakan berbagai jenis buah-buahan, dan juga bunga, dan Allah mudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan yang sesuai bagi dia kata dalam, nanti kita tengok ayat-ayat Quran tu, dia hidup udara, di darat, di lembah, di pergunungan, dan dia boleh kembali ke sarangnya tanpa sesat. Tak payah pakai waste pun. Boleh kembali kepada dan dia tak lupa. Dia boleh baliklah kepada tempat asalnya. Kita kan kadang-kadang tak jumpa jalan kan, guna waste je sekarang ni, zaman waste kan. Kalau tak ada waste, mulalah kita kelang kabut kan. Tapi sebenarnya itulah, kadang-kadang jangan lupa pegang gantungan kita dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita jalan-jalan kan, bateri tak ada ke, kita cepat gelabah kan. Kena sebenarnya gantungan kita dengan Allah. Waste itu sebagai satu asbab untuk memudahkan kita. Okey, baik. Kita balik tadi cerita. Dalam Al-Quran kan banyak haiwan yang disebutkan dalam surah-surah tertentu. Contoh, okey, surah apa? Lembu kan? Al-Baqarah. Surah Semut, An-Namlu. Surah Laba-Laba, Al-Ankabut. Surah Gajah, Al-Fil. Dan termasuklah satu surah lebah, mana An-Nahlu. Lebah. Tetapi lebah ni, selain daripada diabadikan, dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah, dia adalah sebenarnya satu-satunya binatang, makhluk binatang lah yang secara khusus diberi wahyu ataupun ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak kita? Jadi dalam surah An-Nahlu ni, ayat yang ke-68 dan 68 dan 69. Okey? Okey, itu Allah sebutkan tentang lebah. Okey, sebelum tu saya nak sedikit kongsilah tentang surah An-Nahlu ni sedikit sebelum kita masuk sambung balik. Okey, surah An-Nahlu ni dia surah Makiyah, dia ada 128 ayat. Surah Makiyah ni maksudnya surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ada juga surah Makiyah yang diturunkan selepas hijrah. Maknanya Nabi lepas hijrah dia balik ke Mekah dan diturunkan di Mekah selepas hijrah. Itu. Tapi maksudnya dari segi masanya sebelum Nabi berhijrah. Maksudnya masa ni banyak ayat, bila sebut ayat Makiyah itu dia banyak berbicara tentang soal-soal akidah, keimanan, tauhid, syurga, neraka, orang mukmin, orang kafir, tentang kebesaran Allah. Jadi surah An-Nahlu ni dia menceritakan tentang nikmat Allah yang hebat. Sebagai bukti kebesaran Allah supaya membawa manusia beriman kepada Allah. Jadi tentang haiwan, tentang penciptaan manusia. Tadi kan saya baca penciptaan manusia, kejadian langit dan bumi, dan cerita orang musyrik, cerita orang kafir, orang beriman, cerita syurga, cerita neraka dan sebagainya. Ini cerita ayat Makiyah. Okey, ayat Makiyah, ayat-ayat soal tentang keimanan. Okey, kalau Madaniyah tu dia dah kepada soal hukum kan, solat, puasa, okey, itu hukum-hukum. Okey. Jadi kita tahu dalam cerita berkenaan lebah ni kan. Ya. Maksudnya kita tahu sekarang ni ada cerita tentang lebah. Mungkin kita pun baru tahu ada wahyu yang Allah turunkan kepada lebah. Satu-satunya binatang yang dapat wahyu yang diilhamkan oleh Allah, iaitu lebah. Okey, so ayat yang ke-69 menyebutkan 68 dan Tuhanmu mengilhamkan kepadamu lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pokok-pokok kayu dan di tempat-tempat yang dibina oleh manusia. Kemudian makanlah daripada segala jenis buah-buahan dan lalu turutlah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan bagimu. Dan daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang pelbagai jenis warnanya. Okey. Dan di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu lebah kan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Okey, surah An-Nahlu ayat 68 dan 69. Okey, dalam pada ayat ini kita dapat satu kefahaman bahawa Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang. Kat mana? Kat mana-manalah, di bukit, di pohon kayu, di tempat-tempat bikinan manusia kan. Kemudian perintah Allah apa? Makanlah
tiap-tiap apa-apa juga buah-buahan. Itu perintah kedua. Yang ketiga, Allah perintahkan, Allah ilhamkan, tempuhlah jalan Tuhanmu yang Allah. Dan Allah sebutkan daripada kita kan kita selalu makan, terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Okey, madu lebah. Dan Allah nak kata itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang tafakur. Inna zalika ayatil liqaumi yatafakkarun. Iaitulah tanda-tanda kebesaran bagi orang yang tafakkarun, orang-orang yang memikirkan. Okey, so kita kena tafakur lah, memikirkan bahawa dalam penciptaan lebah tu, dalam madu yang kita makan tu, pernah tak terfikir, oh inilah kebesaran Allah. Masya Allah, makan madu kan, selain daripada bismillah, subhanallah, cerita sikit pasal lebah kan, Masya Allah. Kita setakat minum je dah macam tu kan. Banyak keistimewaan dari segi khasiat tu kan. Itu khasiat dia. Kita nak tengok punya sifat lebahnya. Keistimewaan lebah yang Allah sebutkan dalam surah lebah ini adalah diwahyukan ataupun dapat ilham, dapat petunjuk, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu ni kita faham kat sini ialah ilham, petunjuk atau bimbingan bagi lebah dari Allah. Bukanlah wahyu macam Nabi menerima wahyu tu. Jadi apa wahyunya? Agar dia menjadikan tadilah gunung, rumah, pohon, tempat-tempat tinggal dia. Jadi itu satu. Satu lagi fakta yang hebat ialah bahawa sarang lebah itu, nanti kita tengok sangatlah sempurna. Dia sangat ideal lah, nak kata apa, dia sangat satu kuat kukuh, sempurna bentuk dia, yang selain daripada cantik lah bentuk hexagon tu kan, yang 6 persegi dia buat hexagon, dengan kerapatannya, tak ada lubang, beri kemampuan untuk dia bina, ilham daripada Allah, sehingga dengan bentuk hexagon itulah memberikan mengeluarkan tadilah madu, ada yang kualiti tak kualiti, adalah dia punya faktor-faktornya Okey, satu. Yang kedua, okey, baik, Allah sebut yang ayat tadi, lalu Allah mengeluarkan madu dan di dalamnya terdapat syifa untuk manusia. Subhanallah, Masya Allah, Allah jadikan satu yang bukan daripada chemical tau, bukan apa kata yang buat yang kita makan Panadol itu cepat ciptaan manusia. Tetapi ini yang banyak kan makanan-makanan yang memang daripada sunnah. Satu yang Nabi selalu ambil dan memang benda tu semula jadilah. Kalau kat sini dekat Iran ni memang terkenal lah dengan honey kan. Lebah banyak sangat dan murah. Kalau orang datang Iran dia akan beli 1 kilo yang bagus tu harga lebih kurang RM50 1 kilo. Kita boleh pergi tempat dia kita beli daripada situ pun boleh kan, dan sebagainya. Tapi lagi emas lah, memang orang bela sarap tu, bela lebah tu dan dapatkan dia punya madu lebah tu. Satu apa nak cerita, saya dah bacakan tadi kan tentang mukmin yang perumpamaannya bagi lebah. Jadi apa sebenarnya yang kita nak ambil daripada lebahnya dalam realiti realiti kehidupan. Itu ialah kita boleh lihat kita lihat dulu. Nanti kita nampak apa kebaikan lebah yang kaitkan dengan orang mukmin. Pengajarannya saya akan simpulkan kan. Ada lebah. Jadi kita akan tengok apakah kebaikan pada lebah yang diumpamakan seperti seorang mukmin dan beza dengan lalat. Perbezaan lalat dan lebah, sebab lalat dengan lebah ni dia sama-sama serangga, rupanya lebih ni warna coklat-coklat. Warna keemasan. Lalat ni warna hitaman kan. Jadi Nabi dah buat analogi perumpamaan lebah sebagai seorang mukmin yang baik, akhlaknya baik, peribadinya baik,
lalat ni juga kalau kita tengok dia menggambarkan maknanya lawan kepadanya, opposite, kepribadian yang buruk, alat buruk, sifat yang negatif. Tapi Allah jadikan lalat tu ada hikmahnya yang tersendiri kan, cuma nak bezakan dengan lebah. Bukan kata lalat tu kita membenci lalat, tapi sebenarnya ada hikmah lalat tu kan. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok dia pertama tadi apa? Lebah ayu. Okey, serangga tadi apa? Lalat dia tak ada wahyu lah. Tak ada wahyu. Jadi kalau kehidupan seorang mukmin, Nabi yang sebutkan tadi kan, dia dapat wahyu, dan daripada ayat tadi menunjukkan bahawa lebah tu dia istiqamah. Kita dah bincang pasal istiqamah. Istiqamah ni apa? Tetap terus melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkannya kan. Jadi istiqamah lebah ni melaksanakan perintah Allah, wahyu ni. Jadi bila dia istiqamah, maka nampak tak dia terbimbing, kehidupan dia terpandu kan. Dan tengoklah macam mana hasil daripada lebah itu sendiri kan. Kita tengok kan. Jadi kalau lalat dia hidup sempurna, mana orang yang tak hidup tanpa wahyu kan, atau tanpa ikut syariat, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk macam lalat lah. Tapi tadi lebah ni dia hidup berdasarkan pada wahyu dan ikut perintah Allah. Dia tidak mungkir. Jadi kita nak pilih ikut wahyu ataupun tidak kan. Istiqamah tu penting tu. Istiqamah maknanya berkekalan dalam melaksanakan ataupun menjalankan perintah ni. Mula dengan wahyu tu kan. Okey, baik. Kemudian kita lihat antara beza lebah-lebah ni banyak kelebihannya. Lalat banyak kekurangannya, negatifnya kan. So yang lebah ni banyak positifnya. Okey, kita lihat pada lebah lagi apa yang dikatakan mukmin yang baik. Lebah ni dia satu konsep input baik, output input. Maksudnya kita kena jika manusia dia mengikut wahyu dan peraturan dalam kehidupan, maka akan baiklah juga diri dia kan, input baik. Dan kehidupan sosialnya juga baik. Hablum minallah bagus, hablum minan nas pun bagus kan. Alright. Okey, tu output, input baik dan output pun akan baik sebab dia mengambil yang bagus. Okey, dan hasilnya juga bagus. Alright. Kemudian lebah ini dia menghasilkan yang baik-baik lah. Yang baik. Okay. Output lah tadi, output hasilkan yang positif, menjadi jadi penawar kan. Tu output dia baik. Daripada dia makan tadi, dia bunga buah-buahan yang baik-baik kan. So, kalau kita tengok lalat pula, okay, dia bawa penyakit kan. Ini umpama nanti kita tengok mukmin yang akhlaknya buruk kan, membawa output yang negatif, yang tak bagus kan, dalam diri ataupun dalam kehidupan masyarakat. Okay. Kemudian tadi hadis kan menyebutkan ketika hinggap sesuatu lebah itu ke bunga ke dahan, dia tidak mematahkan dan tidak merosakkannya. Maknanya kan bunga tak pernah rosak dan lebah tidak pernah mematahkan dia. Malah lebah menjadi ejen pendembungaan. Dia kan ada manfaatnya dia hinggap tu. Jadi nak kata bagi mukmin yang baik tu, di mana pun dia berada, di mana pun dia singgah, di mana pun dia ditakdirkan dia berada, dia akan manfaat dan meninggalkan kebaikan ataupun satu yang positif lah. Di mana dia singgah, berada. Dan dia tidak mematahkan, dia tidak memudaratkan. Kalau tadi nak kata lebah dia tidak mematahkan, maksudnya dia tidak memberi mudarat. Seorang mukmin itu dia tidak akan memberi mudarat. Okey. Tempat itu akan terus tenang, damai, bagus. Makin malah
bertambah lagi kebaikan dengan manfaat yang dibawanya. Dibawa pendembungaan kan. Datangnya lebah ke satu-satu tu tempat tu, maka dia akan menghasilkan pendembungaan kan. Jadi begitu lebah tu ya. Tapi kalau banding dengan lalat, boleh ceritalah dia punya opposite. Lalat ni dia akan hinggap. Kat mana dia hinggap, kat situlah kita pun, manusia pun risau kan. Mungkin dia akan bawa penyakit. Betul? Dia hinggap, dia akan membawa mungkin keburukan, bawa penyakit. Begitu juga dengan telur. Telur dia pun, kalau ditinggalkan kita tengok, telur lalat lah kan. Makan nanti sakit perut, makan kena tutup. Takut apa lalat hinggap kan. Okey. Jadi itu keburukan yang akan dibawa oleh lalat. Okey. Kemudian nak kata dalam masyarakat, okey. Lebah dia pilih tempat-tempat yang baik. Sebelum pilih dia memandang. Okey, nak kata lebah, poin yang seterusnya mungkin tak berapa teratur saya punya poin ni, bolehlah, tapi boleh susun nanti. Lebah dia memandang kepada yang baik-baik. Jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Lalat nampak yang kotor-kotor kan, yang tak baik je kan. Lebah memandang yang baik-baik. Bila dia memandang baik, tempat singgah baik-baik, nanti pandangan tengok baik-baik, lihat yang baik-baik, pilih yang baik-baik, betul. Cari tempat yang pilih tempat yang bersih, cari tempat yang baik, suasana yang bersih yang baik. Ada segi dia nak tinggal ke ataupun harta ke apa ke lah. Jadi contoh tadi, dibayangkan yang dibimbing, yang terpimpin, maka dia akan melangkah ke tempat yang baik-baik. Sebab diwayukan kan tadi, lebah. Kita nak jadi tangan, kaki yang terbimbing, yang terpimpin, mata, telinga, mulut, yang terpimpin, yang terbimbing, yang terpandu. Supaya semuanya diwayukan. Jadi mukmin akan pergi yang baik-baik, pergi tempat baik-baik, sukakan yang baik-baik, yang indah, yang cantik, yang bersih. Okey. Jadi kalau lalat tadi kan, dia memandang yang tak baik, cari tempat yang baik, tempat yang kotor, yang sampah, yang busuk. Mungkin yang tercemar. Jadi orang tak baik ni suka pergi cari tempat-tempat yang tak elok ataupun gemar kepada perkara yang tak elok lah. Dari segi apalah, makanan ke, harta ke, tempat ke. Okey. Jadi kita balik pada lebah tadi, dia pilih tempat yang baik-baik, memandang yang baik-baik, environment yang baik. Okey. Yang tak tercemar kan, yang bagus. Dia kalau tadi lebah dia rumah tempat tinggal tu tempat yang baik yang Allah sebut-sebut tadi kan, maknanya tempat tinggal yang baik. Jadi environmentnya pun bagus. Jadi mukmin yang baik itu dia akan pilih yang segala yang baik, yang positif. Sama ada dia melihat, dia memandang, dia memilih tempat tinggal. Kalau contohlah, kalau diberi pilihan kan, kita pergi jalan, travel, R&R kan. Kita dah masuk tandas. Tapi kan bila masuk tandas tu kita akan pilih juga tandas yang bersih kan. Tu kita nak juga yang bersih tu nalurinya semula jadi. Tapi dalam kehidupan kadang-kadang ada orang dari segi tu dia nak bersih, tapi yang lain tu tak bersih pula kan. Hati tak bersih, harta tak bersih. Itu contohlah. Jadi macam lalat tu perumpamaan dia tinggal di tempat yang tak elok kan, sampah, environment yang tak bagus kan. Okey, contoh kalau ini kawan-kawan ada yang pernah tinggal di India kan, pernah posting kat India tu, dia kata bukanlah nak menghina India, tapi maksudnya satu suasana yang dia pernah alami lah kalau kat India tu, mungkin ada yang pernah pergi kan, dia tak jaga hygiene, kebersihan. Tempat kencing tu mana terata kadang-kadang. Suka hati je lah. Bau hancing tu kat mana-mana je kan. Tak ada segi kebersihan tu. Tapi kalau kita pergi tempat yang kita sangat jaga kebersihan dia kan, maka kita pun rasa kan seronok kan, dan tak rasa tak selesa lah. Okay? Jadi kita selesa kepada yang bersih. Okay? Baik. Okay, seterusnya. Lebah makan yang baik-baik. Tadi kan, makanlah yang baik-baik. Maka Al-Quran menyuruh supaya makan seluruh daripada buah-buahan. Lebah dia akan
tak makan selain daripada bunga atau buah lah, kan? Dia tak makan benda yang busuk-busuk. Tak ada menyalahi. Macam lalat dia tak akan makan benda yang busuk-busuk. Jadi perintah Allah makan yang baik-baik. Maknanya seorang mukmin ini dia akan memastikan tadilah yang baik makanannya, pakaiannya halalan thayyibah. Tak makan yang haram-haram, sumber yang haram-haram, seperti riba, judi, rasuah dan sebagainya kan. Bukan tengok yang makan masuk mulut je, tapi pakaian dia, harta sumber bersih. Sebab dia akan ambil yang baik-baik je. Jadi kalau balik lagi lebah tadi dia makan sisa yang cemak kan, yang terkotor, yang busuk. Orang yang anak buruk dia tak kisah makan apa yang masuk dalam diri dia tu, apa-apa je lah. Dia tak kisah ada unsur judi ke, rasuah ke, ada tak halal ke, atau mengambil hak orang lain. Ni kan, mengambil hak orang lain ni kadang-kadang peribadinya bagus, tapi rupanya dia mengambil hak orang lain, menindas, menipu, merompak cara yang profesional dan sebagainya. Walaupun tak merompak guna parang, guna pistol, tapi ada yang merompak cara yang profesional lah kan, cara yang tak nampak kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang yang jaga kan dari segi bersihnya harta dia, fikir ni bukan hak kita kan. Contoh kan kita pergi pasar raya kan, pasar raya tak boleh contoh ada kacang, ada buah-buahan kan, contohlah. Ini mungkin kita tak perasan, tapi kalau boleh lepas ni kita ni lah beritahu anak-anak kita. Sebab bila kita pergi, kadang-kadang ada orang kan dia rasa je makan je, sedangkan kita belum bayar kan. Kat situ tak kata boleh rasa, tak ada kan. Tapi kadang-kadang ada orang dia buka limau tu makan je, kecuali kalau toke tu bagilah, ataupun kita minta izin, boleh saya rasa, tanya dulu kan, ataupun ada tulis kan, boleh rasa. Tapi kebanyakan orang tak perasan, makan je kan. Kecuali tadi lah, sedangkan bukan hak kita kan, walaupun sikit. Jadi sebelum saya dulu saya tak ada kesedaran ni, mungkin kita juga buat kan, tapi bila ada kesedarannya kita tak akan makan. Anak-anak pun jangan pergi pasar raya, contohlah, ini contoh kan. Contoh kan, pergi pasar raya, macam-macam makan, rasa itu, rasa ni kan, sampai kenyang kan, tapi tanpa minta izin. Kenapa pasar raya mana ada kan orang jaga. So kita muslim sebenarnya jaga kan. Kalau husband dia memang pegang dulu. Anak-anak pastikan jangan makan. Sampai anak-anak kadang nak makan kecil-kecil dulu kan. Nak makan, dah beli dalam pasar raya tu, kalau benda yang kita dah bayar boleh makan. Nanti dia tanya, dah bayar ke belum ni? Dah boleh makan ke belum? Prinsip yang kita nak tanam. Jadi kalau makan di restoran tu lain lah kan, sebab dah budayanya makan dulu baru bayar kan. Tapi mungkin di pasar raya dan sebagainya, itu satu contoh lah. Baik. Satu lagi. Kita tengok lagi kelebihan tadi. Lebah dia bawa madu kan. Satu daripada sifat mukmin, dia datang akan bawa penawar, akan bawa ubat, atau dia memberikan satu hasilnya, output dia penawar ubat. Jadi muslim yang baik ni, dia perumpamaan lebah ni, dia memberi manfaat kepada orang lain. Dia bersedekah, dia menolong orang, membantu orang. Tapi lalat dia datang bawa penyakit, hinggap makanan, kadang jadi perut, kita telur dia. Mukmin ni dia akan bawa kebaikan, dia bawa penawar. Jadi mukmin ini dia akan manfaatnya membuka pintu-pintu kebaikan, memberi inspirasi kepada orang lain, membawa kebaikan kepada orang lain, kepada sahabat, kawan-kawan, kepada masyarakat, kepada tempat dia bekerja, dan di mana dia ada lah tadi kan, di mana dia hinggap kan, walaupun dia hinggap kat mana. Sebab itu kalau dia kata seorang baik itu, orang itu walau di mana pun dia campakkan, dia campak ke laut, dia jadi pulau kan, batu kan, pula ibaratnya dicampakkan ke padang pasir yang luas, dia akan tumbuh sebagai pokok, benih dia kata, benih yang baik. Dia akan hidup lah kan, dia hidup di mana pun dicampakkan, dia akan hidup. Dulu
5 tu saya apa 2000 awal 2017 kan saya datang, memang tempat asing kan, kita rasa macam tempat orang macam-macam. Mula tu memang rasa macam tak seronok, macam nak balik je mula-mula lah, sebulan 2 bulan kan. Fikir cukupnya bagi sembelih kepada kita, apa yang kita boleh buat. Masya-Allah, kita boleh doa, Allah bagi insya-Allah adalah dan jalan kebaikan. Jumpa dengan orang-orang Iran ni memang baiklah kan, baik, semua baik. Cuma ada benda yang kita rasa macam nak community yang bagus kan. Allah jumpakan saya dengan masjid-masjid Sunni, masya-Allah kan. Dapat bekal Allah saya berukhuwah dengan mereka, dapat bersemayang dengan mereka masa tak COVID dulu buka lah kan. Semayang Jumaat kat sini, perempuan pergi solat Jumaat juga kan, sama-sama solat tarawih kan. Kemudian dapat bertadarus bersama-sama. Allah buka. Kalau kita tak cari, kita tak jumpa. Kita duduk je kat rumah kan, takkan jumpa. Tapi alhamdulillah punya jumpa dah kan. Jadi dapat kawan sahabat environment yang bagus ya. InsyaAllah tu kena cari dan kena doa insyaAllah. Okey, kemudian seterusnya point tadi kan, lebah dia tidak mengganggu orang lain kecuali dia diganggu. Dia akan protect diri dia. Ini sifat seorang mukmin. Dalam ada apa huraiannya dia kata dia jarang menyakiti, rendah hati, tawaduk. Dan tidak rakus, merasa cukup, qanaah. Ni nampak. Dengan lebah tu kita boleh dapat pengajaran bahawa yang sepatutnya dia kan sampai rosak rumah tu, sampai patah, tidak kan, tidak rosakkan. Dia tahu jarang menyakiti kecuali dia dia kan, aku bau dia apa tu, dia lawan lah tapi kalau lalat tadi kan, lalat mengganggu orang dengan penyakit dia, kacau orang dengan perkara yang tak baik. Ini kalau dalam kehidupan kan, kacau orang dengan perkara tak baik, menyusahkan orang, menyulitkan orang, menyukarkan kehidupan orang. Dalam masyarakat dia lah jadi fitnah, dia lah membawa fitnah, bawa gosip, menadu domba, menggelegarkan orang, mencerca orang. Tak peduli dengan orang lain dalam komuniti, tak peduli dia lokek lah, okey, selfish kan. Okey. Tapi tadi orang sifat apa? Sifat kelebah tidak, dia sentiasa rendah hati dan merasa cukup kan. Okey. Kemudian apa lagi? Jadi dari segi peribadi mukmin yang baik juga, umpama tadi dari segi ucapan, patutnya tadi dalam output kan, dalam akhlak, tapi bolehlah kita ambil kat sini dari segi apa tadi ucapan peribadi yang baik tu tadi ketika tu mengeluarkan yang baik, dia keluarkan kata-kata, ucapan, perbuatan, niat, kata-kata, ucapan, perbuatan yang baik-baik. Okey. Sebab kan hadis yang menyebutkan tentang akhlak baik, orang yang paling baik antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Yang diucapkan, dibuat, dia menjadi contoh dan juga dia akan memberi manfaat lah kepada orang lain. Kita kata-kata, kata-kata, perbuatan. Okey. Kemudian satu lagi nak kata, saya buat ni. Okey. Satu lagi poin ialah, okey, sekejap. Okey, poin seterusnya ialah tentang sosial. Sosial kita pun tak perasan kot sebab okey, dia lebah ini dia hidup dalam satu sistem yang sangat rapi, sangat teratur, sangat unik. Sarang lebah kan kita tengok kan cantik. Sarang lebah kan cantik kan, dia bentuk hexagon dan ada ini menjadi satu kajian sebenarnya para matematik kan tentang bentuk tu. Nanti kita tengok kemudian lah. Semuanya bentuk tu pun diilhamkan oleh Allah untuk lebah, dia buat tu bentuk hexagon, cantik kan, rapi.
Dan ada punya justifikasinya. Kenapa bentuk tu hexagon yang simetri, kan? Okey. Baik pada mukmin yang baik ni, sosialnya baik. Kehidupan community dia, masyarakat tadi sistem yang sangat teratur sebab dia hidup bekerjasama, tolong menolong, teamwork kan. Kalau tak hasilkan madu lebah tu, dia banyak kan lebah teamwork dia bagus. Kita tahu ada pemimpin dalam tu, ratu lebah kan, ratu lebah dia pemimpin, ada petugas-tugasnya, ada unsur taat kepada pemimpin, obedient, laksanakan tugasnya dengan tekun, sungguh-sungguh. Okay, kemudian kerjasama. Dia lebahnya antara yang boleh ambil dia punya tu ialah sungguh-sungguh dalam hasilkan kerja. Nak hasilkan hani tu bukan yang mudah kan. Kena ada teamwork. Tak boleh sendiri-sendiri. Kan? Okey, tu sosial yang baik lah. Jadi sebagai seorang mukmin tu dia kena berada dalam tadilah masyarakat tu sama-sama, membantu, menyumbang, menolong untuk kebaikan. Kalau lalat tadi dia sendiri-sendiri. Dia tak ada komuniti lalat. Tak ada. Dia sendirilah. Buat hal sendiri-sendiri kan lalat tu. Okey. Baik. Jadi okey, itu antara apa tu yang kita relatekan tentang mukmin yang baik sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Okey, jadi kita tengok kita simpulkan kat sini ada 5 pengajaran yang tadi saya cerita jelah. Kita boleh simpulkan 5 pengajaran yang kita boleh petik daripada kehidupan lebah ni. Makanan yang baik. Makanan yang baik ni boleh terrelate dengan berita yang baik. Lebah dia memilih yang terbaik. Menghampiri bunga yang bersih, yang segar, kan? Yang baguslah. Dan dia tak mengambil bunga yang dia tidak mengambil bunga yang ada lebah lainnya. Macam itu sebenarnya ada konsep kalau ada lebah lain dia tak berebut. Ini yang kajian lah kan. Yang dah ada lebah tu kat situ dia tak pergi. Lebah ni dia akan hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih je. Tempat-tempat pilihan tadi kan. Berbeza dengan lalat tadilah. Tempat yang busuk, yang sampah dan sebagainya kan, yang tercemar dan juga apa tadi itu satulah yang patut ditiru sebagai seorang mukmin. Okey, mengambil yang baik-baik je. Okey, yang kedua sifat apa tadi? Mengeluarkan tadi mengambil yang baik-baik. Yang kedua mengeluarkan yang baik-baik. Seorang mukmin dia ni berikan dia dia beri manfaat dengan menghasilkan dengan bahan. Lebah bukan saja mengambil sedikit makanan namun dia memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi bunga, iaitu membantu pendembungaan kan, dia beri manfaat kemudian menghasilkan madu lebah kan. Ini pengajaranlah bagi kehidupan seorang mukmin dan kehidupan manusia. Maknanya give and take, membina hubungan dengan keluarga, teman, sahabat-sahabat, dengan rakan sekerja, dengan masyarakat kan. Okey. Jadi kemudian nak kata berusaha untuk memberikan dalam poin ini juga lagi yang kedua, dia memberikan kontribusi ataupun sumbangan yang terbaik lah untuk orang lain dan kepada umat lah, terutamanya dalam konteks masyarakat tadi, memberikan yang terbaik. Okey, jadi kalau kita dalam adik-beradik pun sama kan, kalau adik-beradik kita pada keluarga kita, ibu ayah kita lebih-lebih lagi lah, adik-beradik, kepada kalau boleh kita lah yang banyak menyumbang, bukan untuk riak dan sebagainya, tapi kita nak beri contribution yang terbaik dan membuka pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan, ataupun membuka pintu-pintu yang kebaikan
itu mengeluarkan yang baik. Sebab maksudnya dia lakukan kebaikan walau kepada apa dan di mana juga berada bila siapa mana pada yes berikan. Okey. Lagi yang ketiga ialah bersungguh-sungguh. Sikap seorang mukmin itu dia bersungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang terbaik. Okey, ni kesungguhan, komitmen. Sikap lebah tadi dia cari bunga tu sungguh-sungguh. Bergerak kan pergi sana pergi sini tak henti. Bayangkanlah kan, bukan senang nak menghimpunkan tu, nak jadikan madu lebah. Dan dia tak gigih berhenti untuk terus memberi manfaat. Kemudian bekerjasama. Okey. Dia kata apa? Mereka bekerjasama beritahu lokasi sumber makanan pada lebah lain tanpa saling menjatuhkan. Ini komuniti. Ini kajian yang orang buat lah. Macam semut lah kan. Dia ada makanan, dia jumpa satu gula ke kan. Dia akan panggil kawan-kawan dia lain kan. Kawan-kawan dia datang ambil, dia beritahu orang. Ada kat sini kebaikan ni. Bukan dia ambil seorang dia okey je lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini kan, dia dekat Iran contohlah, kita tengok kat Malaysia pun berlaku lah. Yang baik kalau kita pergi kedai, contoh kan. Kalau kedai dia tak ada, kita nak beli sesuatu, dia akan tunjukkan kedai tu. Sungguh-sungguh dia tunjuk mana kedai yang ada yang kita nak tu, yang tak ada. Kan? Okay. Dia pergi dia. Dia bersusah payah kan? Itu contoh. Baik. Jadi sebagai seorang Muslim, dia adalah sikap dia dalam bersungguh-sungguh tadi, dia adalah high achiever. Pencapaian yang tinggilah, yang terbaik. Kan? Sebab ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah menyukai seorang yang melakukan kebaikan, maka dia lakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kan? Lakukan, buat sesuatu tu buat dengan sungguh-sungguh. Jadi lebah tu dia tak pernah rasa malas. Kita pun mempunyai sikap yang sama kan. Kemudian seorang ulama berkata, Abu Nawawi rahimullah berkata, sisi kesamaannya adalah bahawa lebah itu cerdas, dia jarang menyakiti, rendah diri, tawaduk, bermanfaat selalu, merasa cukup, qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanan yang halal dan baik, dan tidak mahu makan daripada hasil kerja keras orang lain, amat mentaati pemimpin. Dan lebah ini tidak berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, api dan air. Demikianlah mukmin. Bila terkena penyakit, apabila ada berlakunya sesuatu yang memudaratkan kan, dia akan alert lah, akan berhenti kan. Jadi dia alert. Kalau ada sesuatu yang macam dia kata, ini daripada ungkapan seorang ulama kan. Jadi kalau ada mendung, gelap, angin, asap, air, api yang boleh memudaratkan, dia stop dulu. Kan? Itu rintangan, halangan kan. Ataupun yang boleh memberi mudarat, dia berhenti dulu bekerja. Okey. Ini daripada perhatian dan info daripada itulah orang-orang yang memerhatikan. Okey. Baik. Itu dari segi kesungguhan ya. Bersungguh. Jadi kita kalau mukmin itu, bila dia melakukan satu-satu kerjaan, maka dia akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Apa buat pun bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni dia perlu pada paksa diri, perlu pada mujahadah. Kata sungguh-sungguh dia akan kecundang di pertengahan jalan. Ya, namanya apa? Hangat-hangat tahi ayam hangat tahi ayam. Nak sungguh mula-mula bersemangat kan. Masa cerita istiqamah itulah. Bila habis usrah istiqamah tu, ni saya macam tak semangat kan. Bila dengar istiqamah ni kan, masya-Allah, saya nak terus bersemangat. Okey, burning desire kan. Terus highly motivated, jadi orang yang sentiasa bersemangat tinggi untuk buat sesuatu apa juga. Dalam kehidupan kita buat yang terbaik. Kalau nak masak yang terbaik. Kalau nak bersihkan, mencuci bersihkan rumah, bersih yang terbaik. Kalau mendidik yang terbaik. Buat kerja di office, buat yang terbaik. Semua nak yang terbaik kan. Sebab itu adalah anjuran, buatlah yang terbaik kan. Kalau masak contoh, kalau buat masak kita rasa sendiri tak puas hati kan. Kalau kita masak macam cincai-cincai, kita macam
Alah tak bestnya kalau masak tak sungguh-sungguh kan. Jadi kalau masak pun sungguh-sungguh kan. Supaya dapat hasil yang terbaik. Masak dengan penuh kasih sayang kan. Maka hasilnya tu insya-Allah lebih terbaik kan. Okey. Jadi so ingat buatlah dengan sungguh-sungguh, jangan hangat-hangat teh ayam. Dalam motivasi dalam kisah istiqamah dalam intro istiqamah hari tu rasanya saya ada sebutkan tentang ada dia macam air dengan batu kan, air dengan batu. Okey, air dengan batu kita pernah dengar cerita kecil, ada kan kecil-kecil dulu. Seorang tu dia balik dia rasa dia tak pandai. Cikgu pun selalu marah dia, tak boleh hafal sifir, tak boleh balik, dia pergi belakang rumah. Dekat satu gua tu dia nampak air. Dia duduk situ sedih kan, termenung. Saya pun ingat lagi cerita tu kecil-kecil dulu. Sebab cerita orang yang dia mula-mula tak ada motivasi kan, dia rasa tak jadi, dia tak pandai, kena marah. Okay, lepas tu dia tak boleh hafal sifir. Dia tengok air tu menitik pada satu batu. Dia tengok ada lekuk kan. Oh, dia terfikir air ni lembut sifatnya kan. Sifatnya lembut. Lemah. Tapi bila dia berterusan kan, dia bertitik beribu-ribu kali, beratus-ribu kali, akhirnya dia boleh mengukir batu tu ataupun dia boleh melubangkan batu itu. Kan? So boleh jadi lubang lama-lama. Kan? So why not dia tak boleh, dia kata. So dia pun apa tu dia hafal sifir, dia buat sungguh-sungguh rupanya boleh. Kan? Jadi kalau lah air boleh mengukir batu, lama kelamaan why not kan? Dia tak boleh, dia kata. Itu satu motivasi. Ataupun ada perumpamaan kan, sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Ataupun sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tu analogi kepada konsistensi, ke istiqamah lah, berterusan kan. Kalau kita buat, lepas tu kita berhenti, tak jadi kan sekejap saya ambil satu benda, sekejap je buat teringat ni ambil ni selingan supaya tak ngantuk kan, malam-malam dah ngantuk, ada ngantuk ke? Okey, sekejap, tadi masih poin yang ketiga. Ni kan nampak, ini sampel kapet Iran. Kapet Iran ni memang benar kan, kalau kapet Iran dia sangat berkualiti, sangat dan murah, cantik. Kemudian nak kata tu, kalau kapet mesin tu memang tak ada masalah lah. Ini kapet ni buatan, ni kecil tapi handmade Kalau yang besar tu 3 kali 4 meter, 12 meter, 9 meter, dia buat dengan menggunakan handmade lah, manual. Okey, kalau kita pergi tempat dia buat tu, dia buat apa? Selat ni. Macam ni. Sebaris demi sebaris. Nak siapkan tu berapa tahun? 5 tahun. Saya pun, Masya Allah, tak larat lah kalau, kan, saya kata kalau saya tak give up lah. Tapi kesungguhan orang dia ni buat handmade carpet ni, ni kecil pun agaknya sebulan, kan nak siap kot. Ni kan. Dia sebaris, layer demi layer. Layer by layer buat selapik, sebaris. Tapi ada itulah kesungguhan dan istiqamah dia buat ni. Kalau kawan saya datang sini tahun 2018, dia pergi tempat tu baru nak buat. Dia pun tempah. So 2 tahun lepas tu baru siap handmade carpet. Kita pergi tengok dia buat tu, ya Allah, insya-Allah sebaris. Lepas tu hasilnya pula masya-Allah cantik. Kan? Taklah macam cincai-cincai buat kan, cantik. Dia sama. Handmade dengan mesin ni rupa dia sama, tak boleh beza. Tapi kita tahulah orang yang tak tahu beza, dia tahulah beza kan, kapet dengan mesin dengan tu. Tetapi nak kata bukannya dia jadi tiba-tiba, jadi tiba. Cakap je nak tiba-tiba menjadi macam tu, tak. Dia perlu kepada usaha. Tu memang saya tabik lah. Memang saya rasa macam sangat appreciate lah cara dia orang nak buat kapet. Tu nak kaitkan dengan kesungguhan ni kan. Itu contoh kan, buat kapet, handmade kapet. Memerlukan kepada satu kesungguhan dan yang usaha yang berterusan, kan? Okey, kemudian seterusnya, okey, ada 2 lagi. Dia punya intipati kan tadi, yang kita boleh rangkumkan lah. Dia tidak merosakkan lingkungan, nombor 4. Dia tidak merosakkan masyarakat ataupun environment lah. Maknanya kehadiran dia tu, singgahnya itu akan membawa manfaat. Dia akan
tidak merosakkan tadi, ada dalam hadis tadi kan, dia tidak mematahkan. Itu sangat penting, dia tidak merosakkan sesuatu, tidak merosakkan bunga. Jadi apapun perilaku seorang mukmin itu kena pastikan dia tidak merosakkan, tidak memberi keburukan. Kadang-kadang perilaku manusia kan, dia buat sesuatu tu secara berlebihan sehingga tidak mengira tentang hak lain, merosakkan orang lain, kepentingan diri dia saja kan. Jadi sikap lebah ini satu yang boleh kita ambil pengajaran, renungkan ialah untuk ambil sesuatu tu hak untuk yang hak kita, tidak berlebihan, tidak membazir. So mindset ini perlu kita bangunkan sebagai seorang mukmin. Maknanya tidak merosakkan lingkungan, responsible, tanggungjawab, responsible consumption dan juga production. Okey. Satu lagi yang terakhir aku bekerja membangunkan komuniti. Okey. Maknanya tadi kita tengok macam mana dia nak menghasilkan madu lebah. Nak bangunkan sarang, berusaha bersama-sama. Maknanya dia nak menghasilkan sesuatu yang baik dan terus mengalir. Ni menghasilkan kebaikan yang terus mengalir. Ni amal jariah kan. Dia memberi manfaat kan. Nak kita pasal kebaikan yang pahalanya mengalir, tak putus-putus. Madu tu kalau lah lebah itu dia seorang manusia, maka pahala dia buat tu, dia bagi madu lebah tu sebagai syifa tu, dia dapat bagi manusia kan. Yang berterusan, mungkin menyembuhkan, manfaat kan pada orang. Jadi bukan saja untuk dia buat tu makanan, bukan untuk komuniti lebah saja, tetapi dia boleh jadi penawar bagi orang lain lah, bagi manusia kan, untuk orang lain. Jadi tadi satu mindset untuk kita supaya kita hidup dapat menghasilkan sesuatu yang manfaat untuk bukan diri kita saja, tapi menyebarkan kebaikan untuk orang lain dan sama-sama membangunkan kebaikan untuk komuniti. Komuniti itu maknanya sesiapa yang berada di keliling kita, di rumah, di tempat kerja, di kejiranan ataupun dalam satu masyarakat dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Jadi itu satu, itulah yang agaknya yang boleh saya kongsikan. Sebenarnya banyak tu, tapi saya rasa itu antara yang mungkin kita boleh singkap ataupun boleh kita rungkaikan daripada kehidupan lebah itu sendiri kan. Tadi yang saya sebut pasal tentang bentuk bentuk esegan tu untuk geometri kan, sebenarnya kan ada kajian tu, dia kalau dengan bentuk esegan tu dia boleh memaksimalkan ruang pada luas kawasan yang terhad, dan juga dia boleh meminimalkan penggunaan berlah atau sebab tu apa yang kata teknikalnya lah. Okay? Ini orang matematik lah yang buat buat kajian kan. Jadi bentuk esegan tu sendiri dia sebenarnya sangat sesuatu yang orang ahli matematik fikir, kenapa bentuk esegan kan? Sebab lebah dia bina sarang tu, dia kata dia boleh tampung 80,000 ekor lebah dalam dia dalam satu masa, bergotong royong kan, dalam sel sarang yang kecil tu. Tapi saya kalau dulu kecil-kecil ingat tak, kalau saya ingat kecil-kecil saya pun ada juga rajin juga dulu kan. Dulu kan kita tak ada handphone, tak ada apa, hiburan lain kita menjahit. Saya pun mengait, buat alas meja, kait-kait. Yang ni ke buat alas meja atau kertas keras tu untuk esegan, kemudian kita jahit kan. Canggih hasilnya cantik kan. Pernah tengok tak? Sebenarnya orang muda-muda ni tak tahu lah apa rasanya. Biasa kan esegan campur dia cantik lah, corak. Dan menarik lah. Tapi bentuk asalnya esegan, dia akan memang tepat. Dia punya masuk kat sini boleh, masuk sini boleh, masuk sini boleh, masuk sini boleh. 6 sisi yang sama besar sama besar. Okey. Alright, ketepatan tu, kejituan Masya Allah. Okey. Jadi itu dah 5.40. Jadi itu sedikit perkongsian yang saya dapat berikan pada hari ini. Saya buka lah kalau ada nak tambah, nak komen, nak apa-apa pandangan, silakan insya-Allah. Okey, untuk kebersamaan kita ini dan bersama-sama kita share insya-Allah. Okey, saya serahkan balik semula kepada senang santai je tadi kan, tapi sangat-sangat sebenarnya bagi saya memberi satu
kefahaman tentang ibrah terhadap kehidupan ciptaan Allah yang bernama lebah dalam surah An-Nahl tadi. Okey. Saya serah balik kepada Mimi. Okey. Silakan. Mimi, okey. Assalamualaikum. Ini dia dah left ni. Oh, Sebab dia kata dia ada urgent meeting. Oh, okey. Okey. Kita terus lantik Ramlizal lah. InsyaAllah. Kita dah ajar Ramlizal. Okey, Mazal. Kan dah kena. Okey, tak apa. Ramlizal ni anak murid saya ni. Dulu tahun 1988. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah. Terus di Koma Iltizam ya. Jumpa balik beberapa tahun lepas ni. Alhamdulillah. Itulah takdir Allah. Okey, silakan Ramlizal. Okey, kita buka pada siapa yang nak bagi pandangan ataupun nak menambah apa yang telah Umi uraikan tadi. Amizah boleh faham. Amizah ni memang dia pencatat yang bagus dah saya baca catatan dia ni, Masya Allah. Kan? Macam Alhamdulillah tadi dapatlah. Nanti saya typekan. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah, silakan. Okey, ada apa nak tambah ke? Kita ada rasanya Najihah dia ada nak izin supaya rakam lah. Kemungkinan kalau ada yang tak dapat masuk kan, kita boleh share lah insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah dan yang fasilat itu daripada kelemahan saya sendiri. Moga dapat kita sama-sama memanfaatkan insyaAllah. Okey, silakan. Ada nak tambah ke apa ke? Silakan. Mas Nani, Ain, siapalah, Adawiyah. Okey. Silakan. Sebenarnya ni terbuka untuk semua, untuk yang baru menyertai, mungkin ada yang first time kan. Mungkin ada first time. Okey, ini adalah sebenarnya dah grup ni dah hampir 2 tahun kot. 2 tahun ya, Izal? Usrah kita setiap malam, setiap Selasa malam lah kalau saya tak ada. Isnin malam, ya. Selama 1 jam lah insyaAllah. Kita pilih lah tajuk-tajuk. Kadang-kadang ada tajuk-tajuk orang request kan. InsyaAllah di samping kadang hari lain tu kita bertalaki mengaji. Tapi ini terbuka untuk semua. Sebenarnya dia Saukbil ni bagus kejiranan dia. Lepas tu dah itulah memberi kebaikan kan. Kembang kepada orang lain. Ada yang daripada bukan Saukbil pun banyak dah join kan. Jadi lepas tu asalnya dulu Mimi tahun 2012 saya sebut Mimi dah keluar kan. 2012 dulu Mimi tadi pengurusi, sebenarnya dia yang ambil inisiatif, kenal, kemudian dia ajak saya supaya buat usrah lah untuk beberapa orang je. 3-4 orang lah ada yang masih di dekat dalam ni pun ada kot. 3-4 orang. Lepas tu bila saya pergi ni dah beronline kan. Jadi dia ajak buat online. So online ni lebih terbuka, maknanya taklah terhad kan. Siapa-siapa boleh join insyaAllah. Kan, okey. Jadi ajaklah siapa-siapa, kawan-kawan ada yang ajak adik-beradik kan, untuk kita disebarkan kebaikan. Sharing ni bermanfaat. Sharing ni sebenarnya ada satu amal jariah yang kita tak perasan. Selain daripada benda yang kita bagi kat orang ataupun kita bagi kita bagi sumbangan ataupun satu yang servis kat orang, itu satu. Yang sebenarnya sharing ni tekan aja. Kita tekan sharing kat ilmu-ilmu kan. Jadi dengan sebab kita ni dia membuka pintu kebaikan kepada orang tu, maka kita dapat pahala. Dan senang kan? Jadi macam itulah. InsyaAllah antara yang mudah, tak payah modal pun kan. Tak ada perlu modal duit ke apa ke tak kan. Jadi senangnya nak dapat pahala kan, senang juga nak dapat dosa kan. Jadi nak dapat pahala tu sebenarnya carilah pintu-pintu kebaikan tu insyaAllah. Allah bukakan. Okey, silakan. Saya cakap lagi. Tak berhenti cakap. Okey, silakan Najihah ke? Siapa ke? Tak ada? Okey. Izal, okey ke? Izal ada apa nak komen, Izal? Tak ada apa, Umi. Rasa dah banyak dah masuk. Yang poin Umi tu dah penuh dah semuanya. Okey. Okey. Adawiyah, ada apa ke? Adawiyah? Okey. Daripada Kelantan, dia ni pensyarah dekat ni di Kelantan selalu juga sibuk satu pensyarah. Sali Zahanim pun ada ni pensyarah juga kan. Selalu busy je tapi alhamdulillah dapat kita sempat singgah ke Taman Syurga kan. Okey, insyaAllah. Norin, ada apa-apa?
Hari ni Kak Iyam tak masuk Kak Mariam dia selalu termiss. Tertidur lah, kadang-kadang termiss, kadang ujung-ujung masuk juga. Tapi selalu dia kata, kadang dia ataupun dia ada kelas yang lain kan. Okey, silakan. Ada apa lagi? Tak ada? Ada Umi. Tak ada Okey, boleh faham InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh apa? Dan Tengah hadam. Okey, so kalau apa tengah hadam? Tengah menghayati, tengah makan. Supaya dapat rasa kelazatan dan kemanisannya kan, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, so insyaAllah kalau tak ada, moga dapat memberi sedikit kebaikan lah, motivasi. Ialah yang bercakap moga dapat kita ambil iktibar daripada kisah lebah tadi dan terus kita menggali dan mencungkil hazanah-hazanah daripada Al-Quran ini yang sangat banyak. Ini 2 ayat je sebenarnya kan, 2 ayat tentang lebah, baru 2 ayat. Tetapi kalau kita kupas, kita bincang tu sangat, Masya Allah kan, sangat luas, sangat besar dia punya pengajaran dan ibrahnya insyaAllah. Okey, jadi kalau tak ada, okey, esok insyaAllah ada kelas, esok kan kelas mengaji, Esok. petang. Untuk grup ni lah, sebenarnya grup ni lah, esok petang pukul 3. Okey, kita ada Rabu pun kita ada, Khamis pun ada. Okey, so kalau berkesempatan mana tu masuk je lah, sebab untuk bertalaki, surah-surah pendek tu insyaAllah. Okey, so kita sini pun dah nak masuk maghrib. Okey, so salam ukhuwah, salam sayang, salam rindu, salam persaudaraan. Moga semua kita terus dirahmati, diredai, berkati dan dilindungi, dipelihara oleh Allah daripada segala macam keburukan, kejahatan, dan Allah sentiasa melempahkan kepada kita rahmat, ketenangan dan membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikannya insyaAllah. Dan menutup segala pintu-pintu kejahatan insyaAllah. Okey, dan semoga dengan ukhuwah ini juga memberikan satu pahat rahmat untuk kita insyaAllah dan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan insyaAllah. Mungkin kita akan masuk tajuk Ramadan, semarak Ramadan. Okey, semarak Ramadan insyaAllah. Umi nak tanya pasal yang Ramadan. Umi cakap kata kita nak khatam satu Quran dalam bulan puasa. Macam mana Umi punya plan tu? Macam mana? Satu hari satu juz? Okey. InsyaAllah satu hari satu juz. Okey, kita ada 30 hari. Mungkin kalau kita laju kita boleh satu hari satu lebih, 1 juz setengah ke kan. Okey, so kita akan minta saat itu ada bagi nama nak menyertai. Okey, tapi kalau rasa bacaan tak nak baca, nak dengar je, join je. Yang baca kita ambil lah mungkin 4-5 orang baca. Okay. Oh, macam tu. Kita tadarus lah macam tu. Tadarus kan. Tetapi mungkin tak semua boleh baca kan. Mungkin tak semua tak nak baca, tak apa. Tapi kita sama baca menyertai tu, kita baca lah kan. Orang baca tu kita semak dan maknanya kita baca samalah kan. Okay. Tapi maknanya sebab ada yang kata saya tak boleh ngaji dengan baik lagi lah, saya tak nak join. Tak semestinya. Dulu ada tahun lepas, tahun sebelum tu saya buat untuk grup yang lain tu. Memang ramai join tapi yang bacanya 3 adik saya. Jadi saya dengan adik saya dengan abang saya. Timing dia dalam pukul berapa Umi agaknya? Cadangan ada berdoa. Tapi janganlah pukul 7 pagi saya tengah putus tak dengar Umi. Aduh. Oh ya Kak? Umi dah putus-putus. Putus-putus tak dengar. Umi cakap apa tadi? Last dengar Umi kata 3-4 orang baca. Lepas tu pukul time dia bila ya? Timing dia bila ya Riza? Oh tak tahu sebab last year tak ada masuk Norin. Itulah. Ni Norin pun baru juga ni. Excited juga nak ikut ni. Bukan senang nak khatam 1 bulan. Umi dah tak dengar suara Umi dah. Oh dah tak dengar dah tak apalah. InsyaAllah mungkin lain teruk kot. Tak apalah next time pun okey. Umi pun dah nak masuk maghrib lah. Okey lah.